Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak sambung paper Kedah. Soalan nombor 7. Okey, kita terus tengok soalan lah, tak nak buang masa. Sebab kita mungkin mengambil masa yang panjang untuk menyelesaikan banyak soalan dekat sini. So, fx sama dengan modulus negative 2x square plus 4. Dia nak differentiate f when x equal to 2. Itu maksud dia. Sekarang ni ada beberapa masalah dekat sini. Cikgu confused sama ada dalam syllabus ada ke tak. Modulus, how to differentiate modulus. Cikgu tak berapa pasti juga kenapa Kedah keluarkan soalan ni. Mungkin juga ada dan mungkin cikgu terlepas pandang. Tapi tak apalah, cikgu akan cuba juga untuk menjawab soalan ni. Okey lah, kalau student yang rasa benda ni out of syllabus, tak payah jawab terus. Nanti kamu jadi pening, kamu jadi stres. So tak maulah stres. Okey, sekarang ni kita fokus pada soalan, cikgu cuba jawab. fx modulus dia case dia special sikit. Okey, sebelum kita proceed, apa kata cikgu salin dulu dia punya orang cakap apa original punya equation 2x kuasa 2 plus 4. Sebab cikgu nak melukis tau. Cikgu nak melukis graf modulus. Kamu tengok cikgu lukis macam mana. Okey, kita fokus kepada sini. Okey, macam mana nak lukis? Cikgu buat sebenarnya atas Cartesian plan. So, kita ambil anggap dari y. Senang sikit nak kita lukis. Fx dengan y ni sebenarnya adik-beradik sebenarnya. Tapi dia menunjukkan dia function sahaja. Okey, no problem. Okey, sekarang ni kita nak try lukis. So, paling penting dalam lukisan sketch adalah y-intercept, x-intercept. Kalau ada maximum or minimum point, lagi baik. Okey, macam mana maksud cikgu? Okey, sekarang ni kita buat y-intercept dulu. Daripada sini apa yang kita nampak? 4 adalah dia punya y-intercept. This one is C. So, 4. Boleh? So, cikgu lukis lagi. Okey, ada orang tak tahu nak lukis x-intercept macam mana? So, cikgu masukkanlah. Sebenarnya bila x-intercept, y sama dengan kosong. Cikgu boleh laju sikit Takut ini nak recap saja. So, ini akan dengan negative 4, negative 2, x kuasa 2. Nanti kamu akan dapat x sama dengan positif negative square root 2. Dalam 1.4 something mungkin. Tak pasti kamu tekan calculator. So, cikgu buat macam ni. Cikgu buat negative square root 2. And then dekat sini, cikgu buat square root 2. Okey, sebenarnya graf dia macam mana? Sebenarnya graf dia macam gini. Alright, ini graf asal dia. Tetapi, sekarang ni cerita kita adalah modulus. Bila modulus, kita kena wujudkan satu lagi equation. So, senang je. Kena wujudkan dia. Kamu tambah je negatif. Contoh y sekarang ni, negatif kan? Negatif 2x kuasa 2 tambah 4. Kamu just terbalikkan sebab kita nak terbalik. So, dia akan jadi macam ni nanti kita punya equation. 2x kuasa 2 minus 4. Boleh? So, macam mana? Minus 4 tu dia akan jadi macam mana? Ingat bila dia modulus, dia akan naik ke atas. Sebab dia modulus, dia tak boleh ada di bahagian negatif. Dia akan positifkan semua benda. So, yang ini akan reflect naik atas. Sampai infinity sebenarnya. So, dia akan tarikkan. So, nanti bila kita punya graf, dia akan jadi begitu. Okey, cikgu ambil ni. Cikgu padam dulu Cikgu padam yang tak perlu tu. Okay. Alright, settle. Okay, kita ada dua graf. Ini graf yang mana satu? Yang ini adalah y sama dengan, ingat cikgu cakap black, this one lah. Okay, when I said red, dia adalah yang ini. Boleh? Y sama dengan 2x square minus 4. Alright. Sekarang kita dah habis tulis. Okay, kalau kita nak differentiate, dia macam mana Kalau differentiate biasa, dia contohlah dia macam ni kan. Okay, kita nak cari dia punya nak differentiate dia at x equal to 2 contoh. So, kita boleh cari dia punya gradient kat sini kan. Gradient function kita panggil. So, dekat mana pun dia berada pada satu graf sahaja. Faham tak? So, dia tak jadi isu. Untuk case kita ni, dia akan jadi isu. Sebab apa? Sebab dia kamu kena tengok sini. Contoh, cara nak menulis je. Cikgu ambil pen hijau. Cikgu buat fx sama dengan modulus negatif 2x kuasa 2 tambah 4. Boleh? Okey, kita kecilkan sikit lagi. Cikgu nak tulis besar sikit. So, sebenarnya dia ada range. Range macam mana, cikgu? Okey, cikgu keluarkan pembaris, cikgu. Sebenarnya dia ada satu kawasan. Sini, satu part. Nampak? Satu part. Dekat bahagian yang cikgu tutup ni ada satu part. Dekat tengah ni, graf lain pula. Dekat sini, graf lain pula sebenarnya. Yang ni warna merah. Sini warna hitam. Sini warna merah balik. So, sebenarnya ada 5 parts. Ni 3. Sebenarnya dekat bahagian sini pun akan jadi juga. Akan termasuk sekali. So, macam mana nak tulis? Okey, kita pergi satu-satu dulu dekat bahagian tepi ni. Okey, cikgu buat macam ni When range dia dekat mana sekarang? Range dia x less than negative square root 2. Betul. So, dia punya equation apa? Dia punya function. Function dia adalah warna merah. Merah yang mana? Merah yang ini. So, cikgu boleh tulis 2x square minus 4. Boleh? Okey, bila mana? Sini pula, kita tengok. X sama dengan 2. Ini kita buat x sama dengan square root negative square root 2. Apa yang terjadi pada y dia? Y dia akan sama dengan kosong. Okey, yang tu boleh cuba fahamkan sendiri. Okey. Bila kita punya range daripada negative square root 2 ke square root 2, apa dia punya y ataupun function dekat situ? Warna black kan? So, cikgu masukkan sahaja negative 2x square plus 4. Lepas tu dekat sini pula, bahagian sini pula cikgu buat. Dia kata x sama dengan square root 2. So, dia akan jadi 0 juga. Dia punya y.
Boleh? So the last one dekat belah sini, belah yang ni cikgu tutup dengan pembaris ni warna merah kan. So warna merah dia punya function adalah x dia kena lebih daripada square root 2. Dia punya function dia apa? Warna merah. 2x kuasa 2 minus 4. Boleh faham tak yang tu? Yang ni dulu cikgu tunjuk. Siapa yang tak masih faham tolong tengok balik, ulang balik sikit apa yang cikgu cakap, recap balik. Harap-harap kamu boleh faham. Sebab dia ada berbeza equation. So kita kena differentiate. Kalau kita nak differentiate dia akan jadi berbeza. Sebelah sini cikgu buat f prime x untuk kita differentiate. Okey, boleh tak benarkan cikgu untuk tengok soalan? Soalan dia nak x sama dengan 2. So untuk this case kita kena tengok x sama dengan 2. Apakah dia punya equation? Sinilah. Kalau ni 2 1.4 tau. Ni 1.4 something kot. So dia dekat sebelah sini, so dia akan jumpa warna merah sebenarnya. Itu rationalnya lah. So macam mana kita nak buat? So kita cuma differentiatekan sahaja. Okey lah, cikgu differentiate semua lah. Ini akan jadi 4x. Sini akan jadi does not exist. Sini akan jadi negatif 4x. Betul? So sini akan jadi 4x. Soalan kita nak x sama dengan 2. So dia berada di bahagian sini. Boleh? Terus kita ambil buat conclusion that f prime x yang modulus tadi lah, nak tulis pun boleh, sama dengan 4x sebenarnya. Lepas tu bila f soalan dia nak 2, so kita masukkan sahaja 4 2 jadi 8. Boleh? Bila kita masukkan dia, so sebenarnya 8 ni adalah dia punya gradient function. Boleh, ataupun gradient tangent kita panggil. Boleh juga, tak ada masalah. So kita dah berada dekat situ. Soalan dia suruh kita buat apa? Hence find the equation of the tangent. So sekarang kita nak cari equation of the tangent. Kita dah ada gradient, so kita nak buat equation. So cikgu buat lah. Cikgu kecilkan sikit sini bagi kamu nampak. Kecil kan nampak? Nampak lah. Mx plus c. Ok, ni tengok betul-betul So M kita dah ada 8. X dengan Y ni nak letak apa? X kita tahulah sama dengan 2. Y kita berapa? Y ni macam mana nak cari? Kita kena masukkan dalam equation. Nak masuk dalam equation warna hitam ke warna merah? So sekarang ni kita kena masukkan dalam warna merah yang ini, equation ni. Boleh? Cikgu masukkan sahaja 2 kuasa 2 tolak 4. Sebenarnya dia akan dapat Y. Sebenarnya ni adalah Y lah. Cikgu tak tulisan. Macam tu je. So akan jadi 2 kuasa 2 4 8 tolak 4. So sebenarnya kita boleh ambil dia berada di koordinat 2 4. So cikgu masukkan 4 di sini dan 2 di sini tambah C. So kita akan dapat 16 4 plus C. So C sama dengan negatif 12. Betul? So kita boleh buat satu conclusion dekat sini. Dia punya equation tangent adalah equation of gradient tangent. Kita boleh dapat Y 8 X minus 12. Ini jawapan dia. Boleh? Sebenarnya start pada sini pun boleh dah sebenarnya. Dia punya jalan kerja. Semua cuma dekat bahagian atas ni cikgu nak tunjukkan pemahaman. Lebih kepada pemahaman. Okey? Asalnya cukup stop. Siapa yang masih lagi tak dapat, tolong recap balik semula, ulang balik semula. Senang. Okey? Sekarang kita nak terus kepada bahagian apa? Bahagian B. Kita tengok bahagian B. Kita pergi zoom sikit. Alright, kita pergi pen hitam. The curve with gradient function. Gradient function dia adalah dy dx. For x, cikgu tukarkan terus. Cikgu malas nak banyak kali tukar. Negatif 1. Okay, so sekarang ni dia kata apa? Has two turning point. So bila has two turning point ni maksudnya macam ni lah. Contohlah graf dia macam ni. So dia ada 2 turning point. Satu kat atas, satu kat bawah. Contoh. Ni cikgu bagi contoh lah. Contoh. So itulah maksudnya turning point. Bila turning point dia dy dx equal to 0. Itu memang pasti. Ni cikgu tukar tadi kalau kod kena differentiate. So sekarang ni macam tak ada pula differentiate. So cikgu ubah balik benda yang sama balik. Cikgu padam balik semula. Sebab cikgu standby untuk differentiate. Cikgu suka macam tu. So tak ada masalah. So sekarang ni dia tak nak guna apa-apa. So sama dengan kosong. Cikgu buat macam ni lah. 4x minus 4 over x. Ni bawa pergi sini. Dan itu nanti kamu akan dapat x kuasa 2 tambah dengan 1. So x sama dengan plus minus 1. So soalan dia kata memang betul ada negatif 1, ada positif 1. So dia kata find the value of h. So bila find the value of h, maknanya h tu bahagian sini saja. Sebenarnya h sama dengan 1. Boleh, hence using second derivative. Yang ni baru betul, kena tukar balik semula. Determine whether the turning point are maximum or minimum. So ini adalah first dy dx ni maknanya sudah first. So kita cuma buat sekali lagi lah, jangan buat sampai 2 kali lagi jadi 3 kali. Tak ada x dah, susah kita nak buat. So cikgu salin balik sini untuk lebih pantas. 4x minus 4x negative 1. So cikgu buat di
Y2X betul tak? 2X2 sama dengan, so akan dapat 4 minus 4X negatif 2, ataupun cikgu tukar ke bawah balik, dia akan dapat 4 plus 4X2. Okey, dekat sini cikgu nak masuk apa? Ni belum habis lagi So kita nak tentukan dia maksimum atau minimum, kita differentiate 2 kali dan kita masukkan nilai X. Nilai X yang mana? Nilai X 22 ni kita kena masuk. 1X sama dengan, cikgu letakkan ni, ini kita nak buat. Kita nak masukkan 1 dengan masukkan negatif 1. Boleh? 1 cikgu masukkan 4 plus 4 over 1. Betul? Sini pun akan jadi 4 plus 4 over 1 juga. Sama akan kuasa 2 akan jadi sama. So dia akan jadi 8. So sini pun akan jadi 8. Ingat kalau dia lebih daripada kosong ataupun positif lah, dia sebenarnya adalah minimum. Dua-dua pun minimum. Sini minimum, sini pun minimum. Boleh explain dekat situ. Kalau satu dapat negatif, so yang negatif adalah maksimum. Itu kita belajar kan, nak cari dia punya maksimum or minimum, kita differentiate saja 2 kali. Okey, stop dekat situ. Sekarang kita terus pergi kepada soalan nombor 8. A survey is carried out about the scout in the school. It's found that the mean of the number scout is 340. Cikgu cari mean dia cikgu buat macam ni, mean sama dengan 340. Cikgu dah tahu dah, yang ni topik probability distribution. So dekat atas ni kita tahu lah, sebab bawah kita dah nampak ni. Nampak apa? Loceng ni. So this one is a normal. Dekat atas ni adalah binomial. Memang macam tu. Tak pernah berubah lagi sebenarnya. So kita ambil je. So kalau normal dia ada apa? NCR formula. Betul Cuba tengok balik. Ini ada Z-score sahaja. Yang ni ada apa lagi? NCR, lepas tu dia ada pula mean sama dengan NP. Kalau variance sama dengan NPQ. Ini kita ada. Ataupun kita buatlah macam ni, square root NPQ. Okay, kita tahu nanti kita dah tengok soalan, kita tahu nak pakai yang mana satu. Okay, tengok pada soalan satu ni dia bagi dah mean, lepas tu dia bagi variance. Variance dia bagi, cikgu tukar macam ni, 136. Probability that student participate is P. Participate is P. P adalah yang participate. Maknanya Q is not yang not participate lah. So P adalah yang participate. So Q is not participate. Boleh? Kita pegang pada ayat tu. Find the value of P. Okay, sekarang nak buat macam mana? Kita cuma ada 2 information sahaja. Nak pakai NCR ke? Sebenarnya tak perlu. So kita cuba pakai yang bawah ni. 3 serangkaian. So sebenarnya mu sama dengan NP. Mu sama dengan berapa? 340. Tak boleh buat apa-apa juga cikgu. Okay, tak apa. Kita cuba buka yang bawah pula. Variance sama dengan NPQ. Nampak tak NP sama dengan berapa? Nampak tak ada NP dekat sini? So kita masukkan sahaja dekat situ. 136 sama dengan 340 Q. Lepas tu kamu boleh bahagikan dia. Kamu akan dapat Q sama dengan 2/5. Q ni is not participate. Yang not participate. So dia nak P. Soalan dia nak. Bukan Q. P adalah 1 minus ni lah. Akan dapat 3/5. Boleh ke tak boleh? Asalnya boleh nampak macam tu. Okey, bermaksud bila dah atas ni menggunakan formula ni, kita cuma tinggal NCR saja. Dekat sini confirm dia bahagian NCR. Itu cara nak nampak. Kadang student tak faham, dia pergi pakai probability, buat 3 diagram, cikgu pun tak apa-apa nak faham juga. Okey, sekarang ni kita fokus kepada satu dulu. Kita padam semua ni. Kan, dah nampak kita pakai formula ni nanti. Yang ni pula, NCR. So cikgu padam sini, takut macam serabut kan. So cikgu bagi bersih dulu cikgu punya kertas ni, supaya kamu pun senang nak tengok, cikgu pun senang nak tengok juga. Bukan kamu je, kita sama-sama dapat benefit. Kita padam semua. Okey, ni soal jawapan nombor 1 kita dah dapat P 3/5. Sekarang ni nak jawab ni, cikgu jawab belah sini boleh? Sini je lah. Okey, dia kata if 8 student, cikgu terus buat cikgu punya cara. Boleh tengok video cikgu ajar pasal binomial. N sama dengan 8. Berapa bilangan? Cikgu buat macam ni terus-terusan untuk kesenangan kita bersama. P kita berapa? 3/5. Sini 2/5. Setuju? So skor R ni apa cikgu? R ni adalah soalan dia. Kehendak soalan dia kata school chosen at random, find the probability that not more than student participate in scout. Okay, not more than 7 bermaksud tak lebih daripada 7. Kita boleh buat macam ni. P X / O equal 7. Boleh? So cikgu ambil ni. Kalau tak nampak, cikgu buat di sini. Kita boleh pindah. Macam rumah sewa. Boleh pindah rumah. Okay, sekarang kita fokus kepada sini. Okay, less than 7. Ingat Not more than 7. Maknanya 7 tu termasuk. So kita banyaklah kita nak buat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So cara yang paling senang sebenarnya kita terbalikkan menggunakan 1 minus yang minus mana? 1 minus 8. Bahagian 8 ni kita akan dapat semua kat sini. Boleh? Kita ambil probability X sama dengan 8. Ini kamu boleh kira sendiri tak? 1 minus, ini N dia 8. C, R dia adalah 8. Kita ambil 3/5 adalah yang participate. 8. Sini 2/5. Ini sama dengan 0.
Nanti kamu akan kira sendiri, kamu akan dapat 0.9832. Ada yang cakap kat cikgu, saya tekan calculator dapat make error. So tolong menggunakan satu-satu, pakai kurungan ke untuk selamatkan diri kamu. Kamu takkan salah. Okey, itu nasihat cikgu. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian bawah. Itu je kot. Okey, dah settle. Kita pergi bahagian B, boleh? Alright. Diagram 8 shows a normal distribution. This one is normal distribution. Ingat balik semula, Z score sama dengan yang nak tukar X with Z, nanti kita tunjuk. Okay, normal distribution graph representing the volume of chili sauce in the bottle produced by the factory. Okay, soalan dia kata since the given variance dia adalah ini. Kita tulis sini, variance 289. So sebenarnya kita nak pakai formula normal, dia kena standard deviation, dia tak nak pakai variance pun. So standard deviation dia 17. So dia punya mean ada dia bagi. Oh, mean dekat sini macam nak tengok. This one is X score. Kita boleh tengok tengah-tengah dia adalah mean. Mean adalah, cikgu buat macam ni, 950. Boleh? Okay, if the percentage of the shaded region dalam ni adalah 28.5, bermaksud cikgu bawa pergi sini akan jadi 0.285 probability dekat dalam. So macam mana kita nak buat? Find the value of V. Dia nak Z score. So macam mana nak buat? So kita boleh buat dulu dia punya probability dia X greater than V. Tak apa, kalau kamu tak buat bahagian sini pun tak apa, terus buat bahagian bawah ni pun boleh. Kamu terus tukar P, sebab dia lebih sebab dia lebih belah sini, lebih ke kanan. So cikgu tukar pada Z score, cikgu buat V minus dengan mean kita berapa? 950 bahagi dengan kita punya standard deviation, jangan salah yang ni So sama dengan probability dia 0.285. Okay, cikgu dah cakap dah banyak kali. Sekarang soalan dia nak Z. Bila Z, di sini masih lagi probability. Sekarang ni probability, bila cikgu keluarkan macam ni, bila cikgu keluarkan V, cikgu ambilkan V kan, this one is Z ini adalah Z V minus 950 over 17. Adakah boleh cikgu letak ini di bawah? Tak boleh, sebab dia adalah probability. Faham tak maksud cikgu? Dia dekat sini, ni Z score. Contohlah dekat dalam ni sama dengan 0.285. Kita tak boleh compare probability. Kalau nak compare probability, kita kena compare dengan probability. Sekarang kita ada Z score, so kita kena compare dengan Z score juga. Itu maksud dia. So sekarang ni kita tak boleh ambil 0.285. Kita kena tahu di manakah kedudukan V ni. Boleh? So kamu akan cari dalam kamu punya table, cari kaedah terbalik, bukan nak cari probability, kita cari kaedah terbalik. Kita kena mendapatkan Z. Dia tengok daripada dalam, kita dapat kat luar. So nanti kamu akan dapat 0.568. So kamu boleh selesaikan, nanti kamu akan dapat V sama dengan 959.62. So itulah jawapan untuk V. Soalan ni mudah, tapi ramai student yang lemah, dia tak nak belajar yang. So sebenarnya dia rugi sikit. Tak, kalau kamu master betul-betul soalan ni memang cakap apa, masterpiece Memang soalan ni memang selalu ada. Dan selalu tak nak dijawab oleh budak-budak lemah. Padahal dia adalah sangat senang dan berbanding dengan lain, sebab dia direct, dia dah bagi dah hint kat kita sebenarnya. Okay, the probability that volume between volume ni adalah X. So cikgu boleh buat volume 920, X kat tengah-tengah, 960 dia nak between. Dia nak berapa dia punya probability. Nampak? Dia baru tanya probability. So kita tukar dulu jadi Z score 920 tolak 950 bahagi dengan 17. Ini jadi Z lah sebab kita dah tukar. Okay, ini jadi 960 tolak 950 bahagi dengan 17. So nanti kamu akan dapat jawapan negatif 1.7647. Satu lagi berapa? 588. So akan dapat 0.588. Dah siap ke belum? Belum. Cara dia selepas tu, kita kena melukis dulu. Nampak ke tak ni? Siap tak kamu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sorry. Sekejap. Okay, kita buat sini. Bagi nampak sikit. Okay, tarik nafas dulu. Okay, padam ni. Okay, dah padam tu. Sekarang nak buat macam mana? Sebenarnya Z score kita boleh lukis macam ni. Sini adalah negatif 1.7647. Sini pula adalah 0.588 contoh. Dia nak yang dalam ni, di antara. Berapakah probability kat dalam ni? So cara dia bila kita tengok table, kita akan dapat cari sini dulu. Kita cari sini dulu. Okay, baca table 0.588. Kamu akan dapat berapa? Lepas tu kamu masukkan situ. Nanti kamu tolakkan. Sini nanti kamu kira dapat sini. Lepas tu sini dapat sini. Betul. So kita nak yang tengah-tengah. So kita satu tolak yang ini. Ni ambil satu. Ni dua. Tak mana kita bagi kerja kamu. Satu. Ini tolak pula dengan yang dua ni. Probability yang kedua ni. Kamu akan dapat satu jawapan. So jawapan dia 0.6830. Boleh? Cari je dalam table. Senang je. Yang ini jangan cari negatif lah. Dalam table tak ada negatif. Cari je positif. Cari positif, dia akan dapat belah kiri dia pula. Itu maksud dia. Siapa yang masih lagi tak tahu, bolehlah cuba-cuba untuk mendapatkan pengetahuan baru. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Diagram 9 shows a campsite.
Recreational Park, pahlawan 10 is set to origin. Ni pahlawan set ni origin. So cikgu boleh buat macam ni lah, lebih kurang macam tu. So dia adalah origin. Kita buat lebih kurang macam ni bagi senang nak nampak. Boleh? Okey, sekarang apa lagi dia cakap? Given location Wira apa? Wira ni Wira. Bukan ni Wira. Wira ni Satria, ni Pendeka. Okey, cikgu masukkan dulu ya dia punya koordinat. So kita terus bayangkan dia koordinat je. So this one is negatif 100 10. So betul lah, negatif 100 belah kiri. So 60 negatif 60 dengan 5. Dan P mana P? Pendeka kan? Pendeka H8. Apa ini? Tulis tak betul dah. Okay, lepas tu manager house, pendekatan equidistant. Maksudnya dia kata sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Dia kata pendekatan equidistant paling untung. Maknanya dia kat sini sama. Nak buat dua boleh? Tak ada masalah. So dia menunjukkan dia sama jarak dia. Okey, tak apa, kita tengok dulu apa lagi dia bagi. If the location of manager yang ni, inilah. So dia akan dapat 50k. Express H in term of k. So maksudnya kita kena gunakan kaedah equidistant tadi, sama ni. So cikgu boleh cakap, contohlah cikgu buat macam ni Yang ni adalah P, sini adalah M, sini cikgu buat O. Dekat sini kita boleh buat PO sama dengan MO. Itu kita punya starting untuk tahu PO sama dengan MO. Cikgu bagi tepi ni, kena tengok juga kan. So cikgu salin koordinat dulu lah. H ni, P ni adalah H8. Yang ni 0, 0. Betul lah? O adalah 0 origin. So ini adalah 50k. Okay. 50k. 50 negatif ke? 50k. 50k. So ini adalah 0, 0. So cikgu boleh terus jawab lah. Cikgu menggunakan kaedah distance. Cikgu bukakan cikgu punya langkah kelajuan 150 km sejam. Cikgu suka buat macam ni. Ni memang tak ada laju tau. Ini memang cikgu buat sendiri. Memang tak ada cikgu lajukan cikgu punya video. Laju je. So cikgu masukkan. Ini masukkan dulu ni. Ini bahagian X. Ini bahagian Y. Siapa yang tak tahu boleh recap balik. So X ambil yang X. X ada H dengan O. H dengan 0. Sini 8 dengan 0. Boleh? So sini pun masuk berapa? 50 dengan 0. K dengan 0. Boleh? So kita ambil pen hijau sikit untuk mencantikkan lagi gambar cikgu ni. So pen hijau. So kita boleh dekat sini, kita boleh hilangkan dia punya square root. So dia akan jadi H kuasa 2 tambah 64 sama dengan sini 50 kuasa 2 2500. Betul? Okay, betul. 2500. Ataupun buat 50 kuasa 2 pun boleh, tak ada masalah. Tambah berapa? Tambah dengan K kuasa 2. Soalan nak apa? Soalan nak apa in term of apa tadi? H duduk jadi sebagai subjek. So H kat sini. So cikgu boleh buat 2500 tambah K kuasa 2 tolak 64. Betul cikgu puncakan. Bolehlah kamu kecilkan sikit lagi. Itu kerja kamu lah. Boleh? So kita terusnya. Satu dah siap. Find the equation of straight line path from Satria 10 to Pahlawan 10. Hence determine whether the Wira 10 lie on the straight line path. Okay, ini kena tengok betul-betul. Straight line yang mana satu yang kita nak buat. Kita nak tahu gradient pun boleh. Okay, ada orang nak pakai gradient pun boleh. Tak ada masalah. Tapi dia kata find the equation dulu. So bila dia sebut find the equation, kita kena buat equation lah. Itu maksud dia. Kalau dia setakat suruh kita tentukan dia straight line pada garisan yang sama atau tak, kita boleh terus. So soalan ni sekarang, find the equation of straight line path from Satria 10 to Pahlawan. Mana dia? Cikgu pandang sikit pada atas ni. Sekejap cikgu padam dulu. So ni tadi berapa? Lupa dah. Pendeka tadi H8 Sekejap. Okay, kita tengok soalan dia tadi. Path from Satria. Mana Satria? Satria yang ni. Equation of straight line path from Satria to Pahlawan. Mana Pahlawan? Sini. Okay, sekarang nak equation of straight line macam mana? Kita kena tahu dia punya. Sini kosong-kosong. Equation senang je lah. Kita ambil je Y, MX plus C. Tapi sekarang kita tak ada dia punya gradient lagi. So kita cari gradient dulu. Betul, kita ambil 5 minus 0 bahagi dengan negatif 60 minus 0. Kamu akan dapat jawapan 5 negatif 60 ataupun negatif 1/12. Betul. So kita boleh ambil
Sekarang ni kita nak cari C pula. C dia memang kosong sebab dia memang dekat tengah-tengah. So kita tak payah tengok ni. So kita ada Y negatif 1/12 X. Ini dia punya equation. Itu dah siap equation dia nak. Lepas tu dia tanya, hence determine whether the wira, mana wira yang ni, adakah wira itu berada di 10 line or along the straight line path. So kita masukkan saja nilai pada wira 10. Kalau dia tak sama sebelah kiri dengan kanan, bermaksud dia bukan berada di atas garisan. Cikgu ulang sekali lagi. Kalau kita masukkan koordinat dia ni, masuk dalam equation kita, kalau sebelah kiri tak sama dengan sebelah kanan, bermaksud bukan berada di atas garisan. Boleh? So Y sama dengan berapa? 10 negatif 1/12 X kita negatif 100. So apa yang kamu dapat dekat sini, kamu akan dapat 100 bahagi dengan 100. Ni dah menjadi 100. Jadi positif lah, bagi 12. So tak sama dekat sebenarnya. Kalau tak percaya lagi, tekan 1 bahagi 12. 1/12 dia sama dengan 25/3 ataupun 8 lebih saja. So dia tak sama. Since dia tak sama, kita boleh buat conclusion yang wira 10 not in a straight line. Line cikgu buat SP lah. SP Satria dengan Pendekar. Kamu tulislah sendiri nanti. Okay. So kita dah settle B. Kita pergi C pula. Ada C lagi. Location of parking area is given negatif 60 negatif 8. Negatif 60 negatif 8. Apa soalan dia ni? Determine whether the straight path from this parking area and the path connecting Satria 10 to Pahlawan 10 are perpendicular. So macam mana nak buat? Sakit lenguh ni. Dia nak bermaksud kita tengok yang tadi tu, yang daripada Pahlawan ke Satria, berapa dia punya gradient? Negatif 1/12. Okay, negatif 1/12. So kali ni kalau perpendicular, M1 darab M2 kan, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Macam tu. So kat sini akan jadi 12. M2 adalah 12 sepatutnya. So kita kira. Kita ambil koordinat ni dengan koordinat dia punya jalan ke mana tu? Jalan dia sini. Nampak tu? Ni jalan dia. So cikgu kena ambil daripada kosong-kosong lah, sebab jalan dia situ. So kita akan buat negatif 8 tolak kosong, negatif 60 tolak kosong. So dia akan dapat 8/15. So 8/15 dia tak sama dengan 12. Thus not perpendicular. Okay? Ada masalah di situ? Okay, tak ada. Kita proceed kepada soalan seterusnya. Boleh? Sekejap, padam dulu. Okay, kita fokus kat sini. Solve. Ada kosong banyak kat sini. Okay, kita jawab kat sebelah ni. Cos Y dia nak equation. So kita buat macam ni. Cos, cikgu salin dulu soalan sama dengan 3 sin, ada half angle dekat sini, tolak 1. Dia nak range daripada berapa? Dia nak range daripada 0 ke 360. Okay, kita zoom sikit dekat sini. Ini ada beberapa cara lah orang buat kan. So cikgu cuba buat yang terbaik untuk yang ini. So first kali kita macam mana, kita ubah macam ni boleh? Kita ubah sikit dia punya equation tu. Cos Y/2 tambah Y/2. Ini sama ke tak? Sama kan? Dia tak berubah apa-apa pun. Setengah tanpa setengah jadi 1. So kita salin balik semula. Yang ini cikgu nak ubah sikit boleh? Jadi Y/2. Sama je kan? Cikgu ubah. Okay, sekarang ni cikgu nak buat let. Kita let. Cikgu nak let W sama dengan Y/2 supaya kita boleh nampak. So dapat cos W tambah W. Sini akan jadi 3 sin W tolak 1. So ini akan jadi cos 2W 3 sin W. Lepas tu cikgu boleh buat apa ni? Cikgu satukan semuanya. Satukan. Belum lagi. Cikgu tukar yang ni jadi 1 minus 2 sin square W. Dapat macam ni. Lepas tu cikgu buat apa? Cikgu bawa sini ke sana semuanya. Nak jadikan sama dengan kosong. So 2 sin 2W tambah 3 sin W. Sini 1 jadi negatif 2. Sekarang ni sin W pula cikgu nak let. Let sin W sama dengan, contoh kat sini cikgu buat M. Mengkidal. So dia akan jadi macam ni 2M kuasa 2 tambah 3M tambah tolak 2. So nanti kamu factorize betul-betul, kamu akan dapat 2M tolak 1. Satu lagi apa dia? Kamu akan dapat M tambah 2. Boleh? Nampak tak? Ini kali ke situ, tukar yang tu dulu. Lepas tu baru kita buat M sama dengan
1/2 M sama dengan negatif 2. So kita tukar dulu M sama dengan sin W kan. Kita tukar dulu. Sin W, alamak. Macam sin dah. Sin W sama dengan setengah. Sin M sama dengan negatif 2. So yang ni sin negatif 2 tak wujud. So kita boleh pangkal yang tu. So kita tinggal yang ini saja. Okey, belum lagi. Kita dah delete satu lagi tadi. Sebelum kita terlupa. Sin tukar W jadi Y/2. Lepas tu baru kita selesaikan. Boleh? Boleh kita cari reference angle sebab dia sin positif 30. Dia dekat sini atas positif kan. So sini 30, sini 30. Boleh? Lepas tu kita jawab 1, 2. So dia akan jawapan dia 30 dengan 150. Tapi yang ini untuk Y/2. Nampak ni Y/2. So sekarang jawapan dia Y sama dengan 60 dengan 300. Okey. Alah, siap. Ini soalan A. Kita dah settle, kita pergi soalan B. Yang ni ada ramai student datang, cikgu macam nak buat. So sekarang ni kalau kita pening, apa katalah kata-kata cikgu ni, jangan jadi pening. 2x letak je. Beta ni jadi x. Kalau tak nampak lah, kita nak bagi nampak. Tak apa. Ini kita dummy je bayangkan kita tulis dalam alam maya. So kita lukis macam biasa. Boleh lukis macam biasa. Siapa yang lagi masih tak tengok teknik Pak Maon cikgu dah cipta untuk anak-anak semua. So boleh cuba buat yang tu. Kalau rasa sesuai dengan diri boleh pakai. Okey. So cikgu punya teknik 2 darab 3/2. 3 tu darab 2. 2 darab 3/2 darab 2. Boleh tengok video cikgu teknik Pak Maon. Nanti kita akan dapat 6. So 6 ni bermaksud ada 6 sengatan. Cikgu buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang last kali tulis terus 3/2 pi. Lepas tu dia graf apa? Graf sin. Sin kena tahu satu benda, kena buat macam ni. Terus buat graf sin. Allah. Bayangkanlah sini. Buat elok lah. Cikgu buat ala kadar saja. So sekarang ni atas dia berapa? Kita bayangkan dia sama. Sini dah 2. Sekarang 2. Nampak? Okay, lepas tu nak buat apa? Flip. Dia jadi terbalikkan. So cikgu buat ke atas. Macam tu. Lepas tu cikgu padam yang bawah. Boleh? Alright, lagi. Apa lagi dia cakap? Tambah 1, naikkan 1 ke atas. Ya Allah. Sorry. Dia terbalikkan. Dia bukannya naik ke atas, itu modulus. Cikgu pun dah terlanjur mencintaimu. Okay, sabar. Kita boleh cerita. Macam ni, dia akan jadi macam ni. Alright. So, dia akan jadi ke bawah. Sini. Dia akan reflect semuanya. So, kita padam yang ni. Padam yang tak ada kaitan dah. Sebab jadi dia dah terbalikkan. Negatif adalah terbalikkan semua sekali. Cikgu ni pun kadang-kadang tak minum ubat, tak makan ubat kan. Okey, dah jadi macam ni. Okey, boleh. Sekarang ni tak habis lagi. Dia ada tambah 1, naikkan 1 ke atas. Cara cikgu macam ni. Kalau ini apa? Cikgu start ikut dia punya point sini. Tu cikgu tunjuk ni. Point ni cikgu naikkan. Sini pun naikkan. Baru kita nampak. Boleh? Maknanya sini ni kosong kan? So naik 1 akan jadi 1. Dia akan 1 sini. Ini pun akan naik ini pula. Ini bawah ni 2 negatif 2. Negatif 2 akan jadi negatif 1 macam tu. Ini pula sama sini kan, negatif 1. Sini pula akan jadi naik 1 jadi 3. Ini 3 Ini 3. Betul pula naik jadi 1. Ini pula naik jadi negatif 1. Sini pula naik jadi 1. Lepas tu kamu bolehlah lukis. Sebenarnya dia naikkan 1 je sebenarnya. Tapi memang kalau tambah 1 ni kena buat betul-betul. So cikgu padam yang tak ada kaitan dengan hidup kita. Ini pun boleh padam dah bawah ni. Boleh faham tak? Ni cara teknik Pak Maon cikgu memang siapa yang guna cikgu tak marah apa, siapa tak guna. Pulang pada kamu. So cikgu rasa ni sangat senang lah untuk cikgu. Cikgu pun masih menggunakan ini. Boleh lah, nak pakai apa pun cara cikgu kamu pun boleh. Okey, tak ada masalah. So sekarang ni jawapan dia dah selesai. Sini kita labelkan dia negatif 1. Yang ni kita boleh padam. Yang ni kita boleh padam. 2 ni tak ada kaitan. So itu sahaja. Ini lagi. Negatif ni 1. Ni 3. Okey, siap. Itulah kita punya graf yang cantik. Bolehlah padam sampai 100. Lepas tu kita kena lakar dulu kan. Kalau banyak sangat dia punya step, kena lakar dulu. Okey, kita dah siap yang tu. Lakar seterusnya cari nilai M which is give only one solution. Okey, one solution. The M is integers of 2b. Ini sin 2b sama dengan M. Okey, kita kena tengok dia suruh kita buat satu garisan. Garisan selalunya dekat mana kita buat kalau kita lukis? Mesti dekat paksi X, paksi Y kan? So kita kena buat macam mana? So kita kena tukar dulu. Kita kena tukar sin 2b. Sin 2b sepatutnya jadi apa?
Tengok sin to B. Sini sin to B. Boleh tak cikgu adjust sikit jadi sin to B? Boleh. Cikgu ubah sini. Siapa yang tak nampak? B to B to B. I want to be a pilot. Tambah 1. Okay, lepas tu ni bawa pergi sana. So, jadi berapa nanti? Sini jadi... Dia akan dapat berapa nanti? Y sama dengan... Dia kata 2B sama dengan M. 2B ni sama dengan sin 2B sama dengan M. So, jadi negatif 2M tambah 1. Boleh faham? Okey, satu ayat dia bila dah dapat ni, kita relax saja. Tengok dia kata apa dekat sini. The value I wish only one solution. Dekat mana? Bila cikgu bina satu garis. Okey, dekat mana cikgu bina satu garis? Y sama dengan berapa? Y sama dengan, adakah Y negatif 1? Y negatif 1 tak cikgu, sebab dia ada 2 solution. Kalau Y sama dengan kosong ada berapa solution? Ada 4 solution. Y sama dengan 1 ada berapa solution? 1, 2, 3, 4 solution. Sini ada 2. Kalau sama dengan 2 kan, sama dengan 2 dekat sini lah, dia akan dapat 2 number of solution. So dia nak 1 dekat mana? Sebenarnya 1 dekat atas. Okay, 1 dekat atas ni, tengok nampak tak? Dah boleh nampak kan? So sini apa dia punya equation? Y sama dengan 3. So apa kata 3 ni, kita masuk dalam sini. Jadi siap lah kerja kita. So kena faham, soalan ni pun dah banyak famous juga keluar. So harap boleh buat lah nanti. Boleh. So M sama dengan negatif 1. Khalas, siap. Alhamdulillah. Cing 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 cing. Okay, boleh ya? Tak ada masalah ya? Alhamdulillah. Okey, sekarang kita pergi terus kepada soalan seterusnya. Ni soalan apa ni? Okey. Ni soalan linear law. Linear law apa cikgu cakap mula-mula? Kita kena ambil ini, tukarkan dia kepada apa yang kita nak buat. Alright. Tengok soalan dia. Lepas kita tulis macam tu, kita nak tukar jadi apa? Kita tengok tukar. Plot square root y against x. So sini kena jadi square root y. Faham? So kena tukar jadi square root y macam mana? Nampak macam susah kalau kita nak square root semua sekali. So cara dia macam mana? Nampak tak? Kita sebenarnya boleh factorize sebenarnya. Yang ni kena gunakan kemahiran sendiri. So sebenarnya dia x plus b kuasa 2. Ini cikgu tukar form je tau. Sebenarnya yang ini boleh pergi tukar pergi sini. Yang itu kena gunakan kemahiran sendiri. Tak percaya, kami tolonglah expand apa yang cikgu buat ni. Dia mesti dapat yang atas. So dekat sini kita dah memudahkan diri kita. So kita terus je tambah square root dekat depan dengan square root semua sekali. So square root dengan kuasa 2 nanti akan hilang. So akan jadi y ax plus b. So sekarang kita dah ada, ini adalah y, sini adalah m, sini adalah apa? X, sini adalah b. Lepas tu nak buat apa? Ambil gradient. M sama dengan A, kena tulis. Lepas tu B apa ni? C lah. C sama dengan B. Nanti kamu cari gradient kamu masuk dekat sini. Boleh? Betul, sama lah dengan A. Nanti kamu dapat Y intercept kamu letak dekat sini sama dengan B. Baru dapat markah penuh. Boleh? Table jangan lupa tulis. Ini cikgu nak cakap lagi. Table tolong tulis. Tulis macam ni pun tak apa, tarik. Jadi square root Y. Ingat, 2 titik perpuluhan. 2 decimal places. Jangan buat lebih. Cukuplah 2. Apa yang kita selalu dengan seminar tu, itu yang kita follow. Sebab apa dia bukan tak nak 4, tak nak 5? Sebab senang kita nak plot. Itu satunya. Kalau kamu buat sampai 4 number decimal places, so jadi susah untuk kamu plot. Tu masalah dia. Dari segi markah pun dia akan ambil kira. Kalau 4, ada pemeriksa yang pernah ada pengalaman menanda, dia kata kalau 4 decimal, semua kena 4. Macam tu maksud dia. Okey, kita skip nombor 11. Cik kamu boleh lukis sendiri. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 12. Ini adalah soalan solution of triangle. Cikgu pernah cakap selalu, section C ada SOT, solution of triangle. Ada apa lagi? Ada motion along straight line. Lagi ada apa? Ada index number. Okey, lagi ada apa? Ada linear programming. Biasa student akan jawab apa? Yang ini. Yang lain dia tak pandai jawab. Dia tak belajar langsung pun. Once keluar soalan SOT macam ni, terduduk dia. SOT ni kadang-kadang dia ada keluar susah, kadang-kadang macam ni kan, dalam bentuk ayat semata. Siap, masuk lagi bearing. Bearing kena kuat, bearing matematik model. Kalau tak pandai tu memang susah sangat. Kadang-kadang orang yang dah pandai pun susah dengan ayat yang dibagi. Kena baca 10 kali. Sebab tu kita kena ada backup motion ataupun linear programming. Linear programming ni cikgu tak galakkan jawab. Sebab apa? Kalau salah inequality kamu akan salah sampai bawah. Lagi satu, kalau betul inequality pun gambar betul boleh dapat markah, tapi dia susah nak dapat full mark. Sebab apa? Sebab jawapan dia kena sama dengan dalam skema. Faham tak maksud cikgu? Dia tak ada, orang cakap apa, kena ikut. Kalau jawapan skema 11.88 daripada graf dia, kita kena follow dia. Kalau kita dapat 11.0, dah salah jawapan.
Nah, itu maksud dia. Sebab tu cikgu-cikgu tu dia sangat rigid dengan linear programming. Satu lagi, dia tengok student ni macam susah untuk interpret daripada ayat, nak pergi tukar inequality. So dia stop dekat situ. So dia fokus kepada 2 sahaja. 3 lah. Macam cikgu fokus 3. Kalau cikgu lah jadi student, cikgu akan jawab. Taktik dia, ni tips saya, tolong dengar. Tolong jawab seberapa banyak yang kamu suka. Dekat sini. Kalau ada masa, kalau tak ada masa, tak payahlah jawab banyak-banyak. Sebab dia kadang-kadang membantu kita. Kadang-kadang kita salah jawab solution, tiba-tiba motion kita betul semua. Dah dapat 10, 20 markah bahagian C. Tak ke dapat A? Itu maksud dia. Okey, sekarang tak nak membebel. Kita membebel, kita akan jadi pening kepala. Pening kepala. Aduh, macam-macam benda. Okey, sekejap. Kita padam dulu. Dia suruh buat apa ni? Construct a diagram showing the situation. Okey, kita tengok dulu lah. Rashid was driving his boat toward west. Okey. Sekarang cikgu nak buat position Rashid tu ke sini. West ni ke kiri sebenarnya. So dia gerak ke kiri. Kita tak tahu. Lagi sangat dekat. Kita tak tahu berapa jarak dia. Kita tak tahu. Cuma dia bagi tu je. Dia gerak ke west. Okey, cikgu tunjuk sini. He saw a lighthouse in 25 km to the 235 bearing from the origin. Yang ni guna konsep bearing. Bearing macam mana? Dia kata from origin. Kita kena buat ke origin. Kita kena pusing ni. Start pada sini ya. Arah jam 235 dekat sini. Berapa panjang? 25 km. Macam tu maksud dia. Panjang sikit. Cuba. Buruk pula sini. Macam tu. So ini 235. Sini kena 270. So sini adalah 35. Cikgu buat. Boleh? Understood? Boleh? So ini adalah lighthouse. Cikgu buat bulat macam ni. Boleh? Kita tengok ayat seterusnya. From the original point and the angle, ni tak nampak? The angle from the west to the lighthouse is obtuse. Dekat sini hati-hati, kena faham 10 kali baca, tak pandai baca bahasa yang Melayu pula. Sebenarnya dia nak tengok daripada pandangan sini, yang dia adalah obtuse. So dia nak tengok obtuse. So macam ni lah. Dia nak tengok ni, obtuse ni. Tu maksud dia. Boleh? Lagi? Obtuse. Lagi construct a showing this situation. So inilah jawapan dia. Kamu tunjuklah 35. Tunjuk je macam ni. Tak apa, insyaAllah dapat markah penuh. Ini lighthouse tulis. Tak tulis. Nanti dia tak tahu lighthouse mana satu kan. Macam tu. Tulis macam ni. Okay. A dah settle. What is the distance travel by the boat if the distance from lighthouse is 16? So sekarang ni bila dia gerak, maknanya si siapa namanya? Rashid ni kat mana sekarang? Dia kat sini lah. Mana dia? Hai. Nampak. Dia kat situ sekarang. So dia kata distance travel by the boat. So dia nak tahu yang ni, X ni. Bila mana jarak dia dengan lighthouse adalah 16. Itu maksudnya. Boleh sekarang macam nak pakai apa? Nak pakai apa boleh? Kita pakai nak pakai apa ni? So kita boleh ambil 16 dengan 35, X dengan 28. So macam mana? Apa lagi kita boleh dapat? Cuba try. Apa lagi yang kita boleh ada dekat dalam ni? Yang ni 35. Okey, yang ni dari berapa nanti? Nanti kamu akan dapat 28.66. Betul? Setuju ke tak? 28.66. Kat bahagian sini nanti. Tu boleh kira. Dan kamu akan dapat dekat sini nanti 116.34. Ni yang cikgu dapat. So kamu boleh cuba bagi dapat sama juga. Okey, boleh. So dah dapat situ. Nak buat apa pula? Lepas tu kita boleh guna sin rule. So kita ambil 16 dengan sin 35 dengan X kat bahagian atas tu lawan dia 28.66. So kamu akan dapat X sama dengan 13.35. Okay. So ni cikgu terus tulis 13.38 sebab nak information kena ada. Okay. Lagi soalan seterusnya. Rashid continue his journey when the distance from the lighthouse is 16 km. Measure the distance between the first point and the second point. Okay, bermaksudnya ini kan SOT. So dia mesti ada berkaitan dengan ambiguous case. So dia jalan lagi. Dia akan wujudnya satu obtuse angle, tapi panjang dia sama. Kita pandang sikit ni Okay, boleh. So yang ni, sini pun akan jadi 16 juga. Okay, dia nak apa tadi? His journey distance from the lighthouse. Measure the distance between the first point and the second point. Maknanya ni first point. Sini dia akan jauh sini nanti. Hai. Ni pegang bendera Malaysia pula. Okay. So dia nak jarak yang ni. Cikgu buat Y boleh? Okay.
Macam mana? Jarak berapa sekarang? So kita boleh pakai 100. Okay, yang sini berapa tadi? 180 tolak 116. Kamu akan dapat, boleh ke pakai, ke nak pakai apa ni? Ke dah ada dah? Cuba cek. Yang ni tolak dulu. Dapat 34. Nak cek kat dalam tu kan? Sekejap, cikgu kira. 180 tolak 116.34. So dapat jawapan 63.66. Sini pun akan jadi 63.66. Sebab dia apa nama, sama kaki kan? Isosceles triangle. So 66 darab dengan 2. Okey, 180 tolak answer. So dapat jawapan sini 52 kat dalam ni nanti. Tak kisahlah berapa kamu dapat. Sekarang kita ada idea dah nak buat. So kita boleh pakai formula sin rule. Kita akan dapat y over sin 52.68 sama dengan berapa? 16 dengan sin 63.66. Kamu akan dapat nilai y ni kat bahagian atas ni. Y sama dengan berapa? 14.20. Itu maksud dia. So ni dah settle. Sebab dia nak daripada first point ke second point. Tu maksud dia. Kena faham. Tak, kamu boleh cuba. What is the bearing at the lighthouse from the boat at the second point? At the second point. Mana? Sini. Second point. What is the bearing at the lighthouse? So kita kena guna yang ni. So berapa bearing dia tu? So dia nak yang daripada sini berpusing sampai dia nampak lighthouse kat sini. Boleh? Boleh ke tidak? So dia akan jadi berapa ni? 180. Okay, sini berapa dalam ni? Kalau 63.66 dekat luar, nampak ke tak ni? Jangan pening pula. Okay, cikgu padam dulu. Okay. Kalau 63 kat sini, dia akan jadi berapa? 63.66 tolak, dia akan dapat sini, maknanya daripada sini sampai sini. Boleh tambah pun boleh. Tambah je lah terus. Sini 90 tambah 63.66. Kamu akan dapat 153.66. Ingat ya, baca bearing tu tolong tengok itu dalam MatMod saja, senang saja sebenarnya. Boleh tengok balik soalan tu dalam bearing MatMod ya. Okey, tak ada masalah. Cikgu dah bagi tahu jawapan. Ini jawapan yang terakhir. Ini yang jawapan second last daripada 2 point tadi. Okey, cari sendiri. Ulang balik video cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Ni soalan 13. Soalan apa ni? Oh, dia nak create inequality. So yang ni cikgu nak skip 13 sebab masa tak mengizinkan. Kamu cuba cari inequality sendiri. Selalunya dia memang berada di tengah-tengah. Okey, kita pergi kepada soalan 14. Okey, sekarang kita nak jawab soalan nombor 14. So kita tengok, a particle move along straight line pass through V sama dengan ni. Cikgu tulis kat sini boleh. V sama dengan 60 minus 7t square plus t cos 3. Okay, assume that motion right is positive. Okay, kita jawab A dulu boleh. Initial velocity, nampaknya initial t sama dengan kosong. Dia nak acceleration. So kita tak ada acceleration nanti. Lagi. Tak, cikgu letak sini 6 tolak dengan 14t dengan tambah 3t cos 2. Okay, betul? Betul, so kita masukkan nilai kosong. Kosong sini, kosong sini. So A sama dengan 6. So nombor 1 dah settle. Time second when the particles stop. Stop maknanya V sama dengan kosong. Ini untuk B ya. So jika masukkan je 6t tolak 7t kuasa 2 tambah 7 tambah t kuasa 3. T cube. So equal to 0. So cikgu boleh buat macam ni. T keluarkan jadi 6 minus 7t plus t kuasa 2. So nanti kamu dapat macam ni nanti. Dia akan dapat yang ni kuasa 2. Dia akan dapat jawapan t minus 6 t minus 1. So dia akan dapat t sama dengan kosong. Tekan kalkulator pun boleh. T sama dengan kosong, T sama dengan 1, T sama dengan 6. Okay, the time particle stop. So inilah dia, jawapan dia. Dia nak the time. So the time interval in second when the particle move to the left. Ini tengok dalam video cikgu ada video cikgu motion. Cikgu ada ajar. Kalau move to the left, move kita akan kaitkan V less than 0. Kalau move to the right, V greater than 0. So kita masuk sahaja. Dia pakai yang sama juga macam ni. Kita ambil ya. Cikgu tunjuk macam mana senangnya. Copy. Mana copy? This one copy. Paste. Okay. Mana ni? Oh ni. Okay, dapat. Yang ni dekat atas kan? Ni dekat atas je. Oh, cikgu ni malas sangat kan? So memang malas. Okay,
Okay, so sekarang ni A sama dengan 6. Ini jawapan dia untuk B. Ini untuk C, kita tukar je. Dia kata less than 0 kan. Cikgu tukar semua dia punya sign. 0 dan 0 dan 0. Okay, boleh. So kita boleh buat conclusion dekat sini. Ini kita boleh buat ini dulu. So sebenarnya dia di antara senyum ke sedih ni? Senyum. Senyum dekat sini satu dengan 6. So dia kata less, kita ambil di sini, dia minta interval. So ni T. Okay, siap ni. Kita pergi A dah siap, B dah siap, C dah siap. D pula. The distance in travel. So kita kena tahu macam mana dia punya pergerakan. Dia kata pergerakan ni, cikgu letak dengan pen merah. Sini pergerakan dia. So dia gerak kosong, dia gerak sini sampai 1 dia patah balik. Sampai 6 dia patah balik. Macam tu. Ini 6. Ini T sama dengan 1. So dia kata nak total distance sampai dia gerak ke asalan. So bermaksud dekat sini kita kena apa? Kena cari macam mana? Okey, kalau nak senangnya, kalau kita cari 0 sampai 1, berapa jarak dia? Boleh tekan integrate 0 sampai 1, kita ambil V. V kita adalah yang atas tadi lah, mana? V kita adalah 6T tolak 7T kuasa 2 tambah T kuasa 3. Ini cara dia. So ini kita akan dapat jawapan nanti kat bahagian sini. Ini warna merah. So ini akan dapat 11/12. So sini pun adalah 11/12. Okey, kita nak cari yang bahagian sini pula, yang cikgu tanda dengan pen hijau ni. Daripada sini sampai sini berapa? So kita ambil daripada integrate 0 sampai 6. Sebab kita integrate ni, nanti dia akan dapat S. S tu tak ada masalah, dia displacement. Dia ambil yang daripada sini sampai sini saja. So nanti kamu masukkan benda yang sama juga, kamu akan dapat, sekejap saya tulis dulu. Ini T DT. Ini DT. Kamu akan dapat negatif 72. Tak apalah, memang digerak ke kiri negatif 72, tapi kita letak je 72 sebab dia nak distance. So atas pun 72. So kita boleh tambahkan semua sekali. 11/2 tambah 11/12. 11/12 ni. 11/12 tambah 72 tambah 72. Kamu akan dapat the final answer. Okay, kamu akan dapat jawapan berapa? 11/12 tambah 11/12 tambah dengan 144. Kamu akan dapat 145/56. Boleh. Jadi jawapan sama. Boleh, kita pergi pada soalan terakhir lah. Kita nak buang masa sebab banyak masa kita dah terbuang sebenarnya. So kita nak tunjuk je bagi siapa-siapa yang nak lebih memahami lah. Kita bagi ruang YouTube ni untuk bagi explanation, untuk kita kongsi ilmu kita. Table 15 show the price indices for the 4 types. Okay, cikgu kosongkan belah sini boleh? Nampak macam serabut belah sini. Dia tak tulis jawapan susah. So kita ambil pen lain lah cikgu. Pen ni tak cantik lah cikgu. Okay, kita ambil pen warna lain. Warna pula, warna purple. Okay, suka? Suka bila warna purple, suka. Purple tiramisu. Tables for type of clothes A, B, C, D. Okay, produced by the factory. Okay, ini adalah index 1210. Ini index 1612. Boleh? Okay, kita tengok diagram bar chart represent. Okay, dia bagi dah dia punya bar chart. Yang ini bar chart dia sini 4, sini 6, sini 2, sini 8. Ini adalah weightage ya. Jangan tak tahu pula weightage. Ini weightage, betul kerja weightage macam tu. Tak apalah. The price of close B in 2010 is RM35. So cikgu tulis sini boleh. Price untuk 10 sama dengan 35. Price untuk 16 sama dengan 42. So cikgu buat macam biasa boleh. Kita akan dapat indeks 1610 sama dengan 42 bahagi dengan 35 darab 100. Betul? Kamu akan dapat 120. Ini untuk close B Lepas tu dia kata find the value of X. X yang mana satu ni? So X adalah, yang dia nak adalah indeks 1612. So dekat sini kita boleh pakai kaedah mulut. Mulut maknanya cikgu ambil yang paling kecil 10, 12, 16. Yang tadi berapa? 16, 10 sama dengan 120. Yang ini 16, 12 kita tak tahu nak cari. Ini adalah X. Sini adalah 10, 12 berapa? 110. Lepas tu cikgu boleh dapat terus X sama dengan berapa? 120 bahagi 110 darab 100. Kamu akan dapat jawapan dia. Jawapan dia adalah 109.10. Okey, nombor 1 dah settle. 1A1. 109 jawapannya 109.10. Yang B pula, find the price close B in 2012. So kita kena ada kita boleh pakai ni
Kita boleh pakai I16 dengan 12 sama dengan 109.10. Betul, tadi yang kita dapat. Yang ni adalah 16, 12. Betul, so ini dia punya index, price index. So, dia kata untuk tahun 2016 berapa kita dapat? Kan ini sama dengan price. Ni price 16 bahagi dengan price 12 darab 100. Nah, dia sebenarnya macam tu. Tapi dia dah ada bagilah price 16, kita dah tahu dah sebenarnya. Price 16 sama dengan 42. So, cikgu letak 42 dekat atas. Boleh faham kan? Ini price 12. Soalan nak price 12 kan? Okey, price 12 betul. Soalan nak price 12. So, darab 100 kena dapat. Cikgu salin balik kelas sini. Bagi nampak faham sikit. Okey, itu dia punya key point. So, jawapan dia adalah P12 sama dengan 38.50. Okey, boleh kita pergi terus pada B. Cikgu tutup sikit sini, cikgu tukar lapan lain. Macam tak cantik je kan. Define the price index close A 2016 10. 16 dengan 10 16 dengan 10 yang belah mana? 16 dengan 10. Mana 16 dan 10? Cepat. 16 dan 10. Dia nak 16 dan 10 kan? Ya, dia nak price index close A 16. So, kita boleh ambil yang atas ni lah. Macam ni jawapan untuk B. Ni untuk close apa ni tadi? C. Close A. Okay, close A. Kita fokus kepada A sahaja. So, kita boleh pakai mulut sahaja. Sini 10, sini 12, sini 16. Sini 12, 16 berapa? 107. Yang ni dapat berapa? 105. So, dia nak price index kat sini berapa? So, dekat sini cikgu boleh buat 105 darab 107 bagi dengan 100. Kamu akan dapat jawapan 112.35. Ini adalah index untuk 1610. Kita confirm balik dia nak price index ke? Ya, find the price index. So, betul. Calculate the composite index. Jawapan cikgu dah berapa banyak dah. Ni tolong take note sini. Boleh ulang balik sikit-sikit dia punya cara nak buat. Okey dah. 4, 6, 2, 8. Ni cikgu salin dia punya weightage. Tak nak pening-pening dah. Okey, sudah. Okey, so untuk C, dia nak composite index 16, 12. 16, 12 yang ini. Tadi kita dah dapat, cikgu masukkan terus 109.10. So, jalan kerja dia kena macam ni. 107, 4. Tak payah juga guna. Penat je kita tulis. Tambah 109.10. Lagi 6. Lagi tambah 110. Dengan berapa ni? 2. Tambah dengan 125 dengan 8. Bahagi dengan berapa? Hasil tambah semua ni. 6, 4, 10, 20. So, bahagi 20. Boleh? Kamu akan dapat 115.13. Ya, ini untuk C1. C1. Okay, C2 soalan dia apa? Dia nak given the price for the 4 types. Ya, ini memang pakai 4 type. Maknanya kita pakai sahaja yang jawapan sebelum ni. Kalau dia sebut perkataan corresponding tu, maknanya kita kena pakai lah 115.13 tadi. Okey, 115 tadi apa? 16, 12. Betul, 16, 12. So, dia kena price 16 bahagi price 12 darab dengan 100. Ni contoh lah. Dia nak ni. So, ini dia dah bagi tak? Untuk ni, dia dah bagi dah. Composite index. Ni bukan P ni. Tak sesuai. So, kamu terus letak pun tak apa. Maknanya 16 dekat atas, 12 dekat bawah. So, cikgu ambil 150 dekat bawah. Cikgu letaklah W dekat atas. Sama dengan 115.13. Boleh? Kamu akan dapat W sama dengan 172.70. Okey, usaha, tawakal. Maaf kalau ada salah silap. Cikgu pun manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.